Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil ghaniyil hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala tegahannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa serta selamat di dunia dan selamat di akhirat. Khatib ingin mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala Jumat, seperti berbual-bual dan menggunakan telefon. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati khutbah yang bertajuk golongan yang dikasihi Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya dengan berbagai bentuk, rupa dan keadaan. Ada yang dilihat cantik dan ada yang dipandang buruk pada pandangan mata kasar manusia. Begitu jugalah dengan penciptaan manusia. Ada yang Allah golongkan mereka dalam kalangan orang yang dikasihi, dan ada pula golongan yang dimurkai olehnya. Antara golongan manusia yang dikasihi Allah ialah pertama, muttaqun, yaitu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ialah orang yang sentiasa menunaikan janji mereka terhadap Allah untuk menjadi seorang hamba yang sentiasa taat dan patuh untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kasih sayangnya kepada orang yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, bahkan yaitu mereka berdosa memakan hak orang, kerana sesiapa yang menyempurnakan janji mengenai hak orang lain dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertakwa. Kedua, muhsinun, yaitu orang yang membuat kebaikan. Antara amalan baik yang menyebabkan golongan ini mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang dijelaskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra'i wal-qadhimi minal ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Sadaqallahul azim. Maksudnya yaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang yang menahan kemarahannya, dan orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Ketiga, mutatahhirun, yaitu orang yang membersihkan diri dan tawabun, yaitu orang yang bertaubat. Mutatahhirun ialah golongan manusia yang sentiasa membersihkan diri mereka daripada sebarang bentuk kekotoran zahiriah, seperti bersih daripada najis dan najis yang terdapat pada tempat pakaian, makanan dan minuman harian mereka. Begitu juga mereka adalah golongan yang sentiasa membersihkan diri mereka dengan memeliharanya daripada melakukan dosa dan maksiat. Manakala tawabun pula ialah orang yang membersihkan diri mereka dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa dan maksiat yang telah dilakukan. Kedua-dua golongan ini merupakan golongan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa mensucikan diri. Rasulullah SAW turut menegaskan bahawa sebaik-baik anak Adam, yaitu manusia yang berdosa, ialah mereka yang bertaubat terhadap dosa yang telah mereka lakukan. Hadis daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, Kullu bani Adam khada'an wa khairu khata'inat tawwabun. Maksudnya, setiap anak Adam itu ada melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Keempat, sabirun, yaitu orang yang sabar. Kesabaran dalam menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan bukanlah satu perkara yang mudah. Kadang-kadang seseorang yang ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terpaksa bersabar dan mengorbankan hartanya, tenaganya, masa lapangnya dan malah nyawanya demi agama Islam. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita kisah kesabaran para pengikut nabi-nabi yang terdahulu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin minan nabiyyin qatala ma'ah Ribbiyun kasirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa ma istaqamu wallahu yuhibbus sabirin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan berapa banyak dari nabi-nabi dahulu telah berperang dengan disertai oleh ramai orang yang taat kepada Allah, maka mereka tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka pada jalan agama Allah, dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu tunduk kepada musuh. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengasihi orang yang sabar. Kelima, muqsidun, yaitu orang yang berlaku adil, bersikap adil dan tegas dalam memutuskan sesuatu perkara bersesuaian dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan perkara yang amat dituntut dalam agama. Berlaku adil dalam setiap perkara merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang menegakkan keadilan akan mendapat kasih sayangnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan jika engkau menghukum, maka hukumlah di antara mereka dengan adil, karena sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Yang keenam, mutawakkilun, yaitu orang yang bertawakal.
Orang yang bertawakal adalah golongan yang bergantung harap hanya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan berbagai usaha untuk mencapai sesuatu matlamat yang diimpikan. Mereka meyakini bahwa sesuatu perkara itu baik dan buruknya adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, kemudian apabila engkau telah berazam, yaitu sesudah bersolat untuk membuat sesuatu, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakal kepadanya. Golongan seterusnya yang juga dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala yang golongan yang mencontohi kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam semua perkara, dalam soal kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan juga kehidupan bernegara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Mengampun lagi Maha Mengasihi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, antara tanda yang menunjukkan seseorang itu mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ialah dia semakin dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika seseorang itu rajin salat, rajin menghadiri majlis ilmu, suka mendengar nasihat-nasihat agama, rajin membaca Al-Quran, serta ringan tulang untuk melakukan amalan soleh yang lain, serta amal membenci perkara maksiat dan melalaikan. Itu merupakan tanda akan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, sesungguhnya Allah SWT memberi dunia kepada orang yang Allah sukai dan Allah tidak sukai. Namun Allah tidak memberi agama kecuali kepada orang yang Allah suka sahaja. Sesiapa yang diberi agama, maka berarti dia telah dicintai oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengambil pengajaran dan penghayatan daripada khutbah ini. Antaranya adalah pertama, umat Islam adalah memperkukuhkan akidah dan mempertahankan agama Islam untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya sekiranya ingin mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, umat Islam adalah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kebaikan, kerahmatan dan terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menghayati iman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأسعد
الطيبة والهوى ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم وترجمان رسالة الخلال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى على كل صحابة رسول أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayahmu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Sri Baruka Baginda yang di-Pertuan Agung Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan Tuan yang terutama pemangku yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Ya Allah, punyakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati. Hindarlah kami dari sebarang bentuk gejala rasuah dan pelanggaran peraturan dan undang-undang. Punyakanlah keselamatan dan kesejahteraan. Jadikanlah kami ummah yang berkualiti dan berintegriti demi mencapai negara yang aman dan makmur serta mendapat perlindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah, kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak yang terbawa dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Limpahkanlah ke atas kami nikmat keselamatan, kesehatan dan keafiatan. Punyakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit. Dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Waskurullaha al-'azim yadhkurkum waskuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.